Apa yang kami akan lakukan dalam beberapa siri perbincangan persiapan bajet 2012 Pakatan Rakyat adalah memulakan perbincangan ini melihat kembali ya kepada apa yang telah mereka bentangkan dalam bajet yang lalu. Ini kami lakukan bersekali dengan beberapa ya resource persons dan juga experts ya daripada pelbagai latar belakang, investment analyst, corporate figures, ya, academics, ya, industrialist, sebagainya. Dan untuk saya mulakan dahulu dalam menyebutkan pagi ini, ya, kami merakamkan betapa dalam tahun yang mendatang ini, year 2012, in fact right now, ya, negara kita yang ya, essentially adalah merupakan a very export oriented economy akan berdepan dengan satu kedudukan ya tidak menentu dalam mendepani apa yang kita saksikan hari ini ya kemelut dan juga pengucupan ya global demand ataupun permintaan global khususnya kerana berterusan ya economic krisis kewangan di Amerika Syarikat dan juga di Eurozone krisis ya dan juga umumnya dengan permintaan global yang menurun dan pelbagai negara seperti Jepun dan China berhadapan dengan pelbagai predikamen ekonomi yang lain. Justru kerana itu ya kami telah pun merumuskan pendekatan kami dalam bajet 2012 ini bukan hanya untuk sekadar melakukan satu yang lebih baik, not just doing it better ya, atau lebih tepat lagi kami bukan hanya mahu melakukan ia lebih baik tetapi melakukan dengan pendekatan strategi yang berbeza ya. Bajet tahun lalu kalau kita masih ingat apabila Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan membentangkan bajet, immediately apa yang terpapar adalah big project, big ticket items, big business ya, dan semuanya yang besar. Dan yang the take home message was isu tentang MRT, tentang menara warisan ya, tentang projek-projek infrastruktur seperti ini yang sekali lagi membawa kepada apa yang disebutkan dalam bahasa mudahnya massive centrally planned farm priming, menggunakan dalam faktor GDP sebagai the G factor yang sekaligus akan membawa dan mengheret negara ke satu krisis ya yang berterusan over fiscal deficit ya, seolah-olah tidak ada kekangan dalam perbelanjaan. Yang selepas daripada itu kita dapati bahawa bermula dengan 214 bilion pada permulaan dengan tambahan bajet semuanya, maka berakhir dengan berapa? Tambahan dengan 14 bilion ya in the last year. 13 ya. So we are actually well into achieving ataupun well into deficit of in fact hampir 6% of GDP ya. Baik, pendekatan kami kalau boleh saya sebutkan sikit saja adalah pendekatan melihat persoalan bajet ini bukan hanya yang akan memberi tumpuan kepada big spending, big ticket item ya. Kami berpandangan bahawa negara ini perlu ya kepada a decent sustainable growth ya, ataupun yang dikatakan sebagai dalam bahasa hari ini tiga perkara itu menjadi penting ya, bersabitan dengan persoalan mengangkat pendapatan rakyat, bukan hanya pendapatan dalam bahasa yang mereka gunakan tetapi lebih penting adalah pendapatan boleh berbelanja, pendapatan yang mana rakyat ada duit dalam poket. Dan keduanya ya tentang apa yang kami sebutkan juga sebagai menjadikan ia satu yang mapan, sustainable. You don't really recklessly drive your car on second gear for 10 km, you'll burn. So maknanya penggunaan dari segi ya dia apa yang dikatakan sebagai menggunakan ya, sumber revenue sebagai essentially our depletable resources, essentially oil and gas ya. Dan ketiganya over the second apa yang bahasa yang kita gunakan the social justice and redistributive justice itu ya. Yang ini cukup penting bagi kami. Lalu utama dalam strategi pendekatan kami adalah addressing the 60% of that household income ya
head of household yang punya income less than 1,500 per month. Apabila kita mampu mengangkat ini, kita akan dapat mengangkat, sebenarnya you actually break from that trap of what is known as the middle income trap, because the lower 60% ini, apabila mereka rise, maka ia akan membawa apa dipanggil sebagai when the rising in a rising tide, all boats will float. Ini adalah penting. Di situ kami akan mencerakinkan, we will craft a budget that will provide both. One is the ability to have income, dengan apa? Dengan opportunities, dengan injecting of apa yang dikatakan sebagai confidence. Maksudnya itu adalah reskilling, retooling, on education, perkara-perkara yang cukup penting untuk mengangkat dan keluar daripada perangkap low skill, low skill, low wages, low value added industries, yang sebenarnya adalah perangkap daripada 2 juta pekerja asing yang hanya menumpukan pada sectors, khususnya dalam construction dan juga dalam seperti dalam pertanian seperti kelapa sawit dan sebagainya. Kesemua ini kami mahu address dalam bajet ini. Pada kali ini kami juga akan mengemukakan satu bajet strategi, dan kami tidak mahu menerangkan tentang program-program yang lebih khusus, kerana setiap kali kami mengadakan perbincangan dan diskusi ini, kami akan lakukan visi seperti ini, dan kami akan release sikit demi sikit untuk memberikan media pick up what are our budget strategy.